Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama cikgu Muhammad Abdul Rafiq Zulkifli. Kamu semua boleh panggil cikgu sebagai cikgu Rafiq. Okey. Cikgu hari ini akan mengartikan tempat cikgu Izzaddin bagi mata pelajaran Asas Sains Komputer tingkatan 2 ASK. Okey, hari ini cikgu akan sambung balik pembelajaran yang lepas yang telah cikgu Izzaddin sentuh berkenaan standard pembelajaran 2.11 iaitu menulis prosedur kod dan melukis carta alih menggunakan struktur kawalan ulangan for, will, do dalam penyelesaian masalah. Okey, untuk hari ini cikgu akan sambung balik pembelajaran yang lepas iaitu yang berkenaan subtopik 2.1.1 menulis prosedur kod dan melukis carta alih menggunakan struktur kawalan pilihan bersarang dalam penyelesaian masalah. Okey. Sebelum kita pergi ke subtopik yang untuk menulis prosedur kod dan cetak alih menggunakan struktur kawalan pilihan bersarang untuk penyelesaian masalah, cikgu akan imbas kembali pembelajaran yang lepas yang telah kamu pelajari iaitu berkenaan struktur kawalan ulangan for, will, do. Okey. Seperti yang kamu maklum, okey, struktur kawalan ulangan ini digunakan apabila satu blok kenyataan perlu dilaksanakan berulang-ulang beberapa kali atau sehingga suatu syarat dipenuhi. Pelaksanaan yang berulang ini membentuk gelong. Okey, cara penulisan struktur kawalan ulangan ni dia terbahagi kepada dua, iaitu dari segi untuk ini dan for, will, do iaitu buat selagi. Okey, cikgu akan bagi contoh kepada kamu. Cikgu hanya sentuh secara ringkas untuk bagi subtopik ini untuk mengimbas kembali apa yang kamu telah ingat. Okey. Okey, yang ni ada contoh struktur kawalan ulangan untuk for. Okey, di dalam buku teks pun kamu boleh tengok contoh dia. Okey, sini adalah merupakan prosedur kod dia dan ini adalah merupakan contoh carta alih yang dibuat menggunakan struktur kawalan ulangan for. Kamu boleh tengok contoh dia. Macam ni, dia bergelung macam ni. Ini untuk struktur kawalan ulangan for. Okey, sekarang cikgu tak nak terangkan secara detail sebab kamu telah mempelajari cara subtopik ni minggu lepas. Sebab hari ni cikgu akan sentuh untuk subtopik baru. Bukan subtopik baru tapi dalam subtopik yang sama tapi berkenaan struktur kawalan bersarang. Struktur kawalan bersarang. Okey, ini pula merupakan struktur kawalan ulangan will, do iaitu yang telah kamu juga pelajari minggu lepas. Ni. Okey, di sini kamu boleh tengok contoh dia punya prosedur kod, tulisan prosedur kod dan dia punya penulisan cara melukis dia punya carta alih. Okey, sekarang cikgu dah sentuh imbas kembali kamu punya pembelajaran lepas berkenaan cara penulisan prosedur kod dan carta alih berkenaan struktur kawalan ulangan will. Okey, sekarang cikgu akan pergi ke satu topik yang kita pelajari hari ini iaitu struktur kawalan bersarang, struktur kawalan pilihan bersarang, cara penulisan prosedur kod dan carta alih dalam struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini adalah selepas kamu mengikuti pelajaran ini, kamu akan dapat menulis prosedur kod dan melukis carta alih menggunakan struktur kawalan pilihan bersarang dalam penyelesaian masalah. Okey, sekarang kita tengok tiga struktur kawalan bersarang
yang tiga struktur kawalan bersarang. Okey, yang pertama adalah if, yang kedua adalah else if, okey, yang ketiga adalah else. Ini adalah tiga struktur kawalan pilihan bersarang yang terdapat dalam cara penulisan Persilukok dan Catat Alih dia nanti. Okey, cikgu akan sentuh satu persatu cara penulisan Persilukok dan Catat Alih bagi struktur kawalan pilihan bersarang kepada kamu semua. Okey, sebelum cikgu sentuh kepada tiga bahan, tiga tadi cikgu nak terangkan dulu maksud dia. Okey, struktur kawalan pilihan bersarang digunakan apabila terdapat sekurang-kurangnya satu lagi syarat yang perlu disemak selepas yang pertama. Okey, maksudnya di sini struktur kawalan pilihan bersarang ni digunakan untuk semak semula syarat yang lepas selagi kita pergi ke struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, cikgu akan terangkan dulu maksud dia untuk struktur kawalan pilihan bersarang ni sebelum kita tengok contoh Persilukok dengan Catat Alih dia. Okey, struktur kawalan pilihan bersarang digunakan apabila terdapat sekurang-kurangnya satu lagi syarat yang perlu disemak selepas syarat pertama. Maksud dia di sini, selepas di syarat pertama selesai, akan ada lagi satu syarat yang perlu disemak. Okey, untuk cara penulisan struktur kawalan pilihan bersarang ni, terdapat tiga yang cikgu terangkan tadi, iaitu if, else, iaitu jika, tidak jika, dan jika tidak. Iaitu yang di dalam bahasa Melayu dia lah. Okey, seterusnya. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan kamu struktur kawalan pilihan bersarang, iaitu if, jika. Okey, ini adalah merupakan contoh dia punya Persilukok dengan Catat Alih dia. Okey, yang pertama kita kenalah untuk ini adalah merupakan contoh dia punya Persilukok. Ni if syarat, lepas tu bahagian dash benar. Okey, ini first kita akan tulis dia punya Persilukok. Arahan dia terbuat anak panah yang arahan dia tak syarat. Jika palsu, sini jika palsu dia akan pergi ke bawah. Okey, jika benar dia akan terek terus ke bawah. Sebab dia kena ada dua proses di sini kalau kamu tengok betul-betul. Okey, sekarang kita akan pergi ke struktur kawalan pilihan bersarang else. Okey, di sini adalah struktur kawalan bersarang else. Okey, tadi dia perbezaan dia dengan yang if tadi. Dia if agak simple sikit, mudah. Tapi yang untuk else dia punya bersarang tu lebih banyak dari segi kiri dan kanan dia. Ini adalah untuk kita kena pasti syarat dia tu benar ataupun palsu. Nanti kita akan pilih antara dua tu lah. Buat dia punya Catat Alih. Okey, sekarang kita akan pergi ke struktur kawalan pilihan bersarang else if. Okey, jika kamu tengok dia punya Persilukok dengan dia punya Catat Alih lebih banyak dari segi bahagian, dari segi F dengan if tadi dia punya lebih panjang dan lebih padat lebih padat dia punya atur cara tu. Okey, di sini kamu kena tengok. Okey, if syarat satu, di sini dia buat tiga syarat. Maksudnya kamu kena buat dia punya Persilukok tu letak baik dengan menggunakan if dengan else if tu.
Yang pertama, firstly kamu letaklah dulu if sebagai badan pertama dia tu. Selepas tu kamu akan letaklah dia punya syarat kedua, iaitu else if, untuk letak penerangan dia. Okay, kamu boleh tengoklah contoh dia. Yang pertama adalah if syarat pertama dia benar satu, else if syarat dua sama juga tadi kamu buat. Lepas tu untuk yang last sekali else dia bahagian palsu. Kira dari sini jika terdapat syarat dia ni ada dua benar, maka dia adalah palsu, bukan ada palsu, bahagian palsu. Tapi kalau dia betul-betul semua ni benar ni, dia letak 4, so dia akan bahagian ni adalah benar. Ini adalah contoh je lah dia punya cara penulisan Persudukot dengan Carta Alih dia. Okay, sekarang kita bagi tengok dia punya contoh penggunaan struktur kawalan pilihan bersarang. Okay, dari segi penyataan masalah Okay, ini adalah contoh soalan soalan yang kita akan buat. Nanti latihan on yang cikgu akan bagi dia sama je, cara pembuatan dia berkenaan dengan latihan kamu nanti. Okay, sekarang kita tengok dia punya soalan. Anda sekeluarga ingin bercuti ke zoo negara. Tuliskan satu Persudukot dan lakar satu carta alih yang menentukan harga tiket anda sekeluarga untuk atur cara. Okay. Ini adalah contoh, ini adalah gambaran harga tiket untuk pergi ke zoo negara. Okay, warga negara di kanak-kanak umur 3 hingga 12 tahun RM16, manakala untuk warga asing dia letak harga RM43. Okey, untuk dewasa warga negara Malaysia hanya harga RM44, manakala warga asing RM85. Okey, sekarang kita tengok cara penulisan dia, cara penulisan Persudukot dia. Kita akan fokus satu-satu. Apa yang output dia, apa yang input dia, apa yang soalan yang nak macam tu. Okey, langkah pertama yang harus kamu buat adalah untuk meleraikan masalah yang terdapat dalam persoalan tadi. Okey, di sini dia tengok dia punya 3. Yang pertama adalah kehendak soalan tu nak apa, yang kita harus fokus utama kita tu. Macam tadi soalan tadi dia cakap pergi zoo negara, lepas tu dia cakap harga tiket. So harga tiket, dia nak tahu harga tiket untuk yang pergi ke zoo negara tu. Okey, fokus utama untuk soalan tadi tu adalah harga tiket. Harga tiket. Lepas tu input dia dalam, kamu tengok dalam jadual tu, dia ada warga negara dengan warga asing. Lepas tu umur dia ada juga umur dari segi umur. So input dia dalam tu, dia kan warga negara, kira dia akan ambil input dia dari segi warga negara dengan umur, had umur untuk tiket untuk masuk zoo negara tu. Lepas tu output dia adalah harga tiket. Harga tiket lah output dia. Dia nak tengok berapa harga yang kena dia orang bayar untuk masuk ke dalam zoo tersebut. Okey, sekarang kita tengok dia punya cara penulisan Persudukot dia. Okey, ini adalah langkah kedua dia. Tadi langkah pertama kita sentuh, iaitu kamu leraikan dulu masalah yang terdapat dalam soalan tadi. Kira dia kamu nyatakan 3 kehendak yang telah kamu pelajari dahulu masa kamu form 1. Sebelum kamu buat sesuatu Persudukot ataupun carta alih, kamu harus buat dulu dia punya output, input yang perlu kita tahu sebelum kita masukkan dalam Persudukot dengan carta alih. Okey, macam tadi, case tadi,
dia punya dia yang dia nak kita adalah untuk leraikan masalah dia tu. Okey, leraikan masalah tu, so kita akan fokus kepada kehendak soalan dia lah. Kehendak soalan dia nak apa, dan input dia nak apa, lepas tu output dia nak apa. So yang tadi dia punya soalan tu, kehendak soalan adalah harga tiket, sebab dia nak tahu harga tiket tu berapa dari segi hak umum ataupun warga negara. Lepas tu input dia confirm lah kita bagi fokus kepada kewarganegaraan. Kenapa cikgu tak bagi fokus kepada warga asing? Sebab dalam persoalan tadi dia adalah merupakan warga negara. Sebab yang warga asing tu dia fokus kepada yang untuk warga luar lah, luar dari negara. Okey. Lepas tu input yang kedua adalah umur. Okey. Itu adalah dua input yang perlu kamu letak dalam tu perserokan nanti. Okey, output dia adalah harga tiket. Okey, sekarang kita tengok cara penulisan perserokot untuk yang soalan tadi. Okey, first dia akan tanya input adalah kewarganegaraan dan umur. Okey. Lepas tu dia akan tanya macam ni untuk persoalan dia tu. Adakah warga negara Malaysia? Jika ya, adakah umur anda 3 hingga 12 tahun? Jika ya, cetak RM16. Jika tidak, dia akan cetak RM44. Okey, di sini dia nak nyatakan untuk hak umur kamu dan kamu ni warga negara ataupun bukan. Kalau bukan, dia automatik akan pergi kepada warga asing tadi. Lepas tu harga dia pun akan berubah kepada harga untuk yang warga asing tadilah. Okey, sekarang kamu kena faham cara penulisan perserokot dia. Cara penulisan perserokot dia macam tu ni. Okey, sekarang kita tengok dia cara penulisan perserokot dia. Input tadi adalah ni kewarganegaraan dan umur. Okey, adakah anda warga negara? Jika ya, umur kamu adalah, dia akan tanya balik adakah umur kamu 3 hingga 16? Okey, jika tidak, if not, kalau dalam bahasa Inggeris dia lah, cetak RM16. Kalau tidak, kamu akan cetak RM4. Kira dia ni macam satu sistem tiket yang digunakan dalam macam panggung wayang apa semualah. Ini adalah satu atau cara untuk kita beli tiket. Dia akan automatik kalau penulisan perserokot tu dah ditetapkan macam tu. Okey. Jika tidak, adakah umur 3? Jika tidak, adakah umur 13 tahun? Jika ya, tetap 43. Okey, jika tidak, yang ni, yang untuk tidak ni, jika tidak ni adalah untuk bukan kewarganegaraan. Tengok kamu dari segi harga dia. Kalau umur 3 hingga 12 tahun, jika ia adalah 43 tahun. Okey, kalau kita tengok harga tadi ni, okey, untuk warga asing untuk kanak-kanak dia RM43. Okey, untuk dewasa RM85. So dari kita tengok di sini, kita tengok di perserokot jika tidak ni, dia tengok di sini jika umur kamu 33 hingga 12 tahun, jika betul harga dia adalah RM43. Kalau bukan, kira dia kamu adalah orang dewasa, harga dia RM85. Okey, setakat ni ini adalah merupakan cadangan perserokot untuk persoalan tadi. Okey, sekarang kita akan fokus kepada dia punya carta alih. Okey, sekarang kita tengok contoh carta alih dia. Carta alih dia bukan kali-kali panjang sikit, tapi simple je lah. Ini adalah carta alih dia.
ini merupakan satu catat alih untuk sistem yang tiket tadi lah. Okay, first kita akan pilih mula. Okay, kita akan pilih, lepas tu dia pergi ke kewarganegaraan dan umur. Okay, lepas tu dia akan pergi balik dekat sistem next. Dia akan cakap warga negara Malaysia ataupun tidak. Okay, jika ya, dia akan pergi ke automatic sistem untuk warga negara punya. Okay, dari segi umur 13 hingga 12 tahun. Adakah umur kamu 13 hingga 12 tahun? Jika ya, kamu akan harga tiket kamu adalah RM16. Okey, jika tidak jika tidak, harga tiket kamu automatik akan dicetak sebagai harga dewasa. Okey, sekarang kita tengok balik dari segi untuk orang warga asing. Dia punya perjalanan catat alih dia tu macam mana. Nanti kamu akan buat macam ni. Contoh, cikgu akan bagi kamu 2 hands-on project yang perlu kamu siapkan. Kamu boleh buat hands-on project tu berpandukan contoh soalan yang cikgu bagi kepada kamu ni. Okey, sekarang kita pergi kepada yang untuk cara dia mencetak harga untuk orang warga asing. Okey, first dia akan pergi mula lepas tu kewarganegaraan, pilih. Lepas tu dia akan tanya warga Malaysia ataupun tidak. Jika tidak, dia automatik pergi ke yang sistem untuk bukan warga negara, iaitu warga asing. Okey, lepas tu dia akan cakap umur, adakah umur kamu 3 hingga 12 tahun. Kalau bukan, dia automatik akan cetak harga dewasa yang untuk warga asing tadi kan, RM85. Okey, kalau dia cakap ya, dia akan automatik cetak harga yang murid pula. Dia akan cetak harga untuk yang kanak-kanak punya, iaitu RM43. So lepas dah selesai semua tu, dari segi ni dia akan tamatlah di situ je lah. Dia akan cetak, so dia akan keluar output dia nanti harga yang perlu kamu bayar. Jika kamu warga negara Malaysia, kalau umur kamu 3 hingga 12 tahun, kamu akan dapat harga untuk masuk adalah RM16. Kalau dewasa, dia akan cetak RM14. Okey, kalau kamu bukan warga negara, jika umur kamu 3 hingga 12 tahun, dia akan cetak RM43. Okey, kalau bukan kanak-kanak punya umur, kamu akan automatic akan dicetak dengan harga RM85 untuk warga dewasa. Okey, dah selesai tu semua. So tamat di situ je lah dia punya catat alih. Ni adalah contoh catat alih untuk soalan harga tiket tadi. Okey, sekarang setakat ni je lah untuk yang akan cikgu sentuh pada kamu minggu ni. So lepas ni cikgu akan sediakan dua hands-on project kepada kamu. Kamu hendaklah siapkan 2 hands-on project ni sebelum kelas kita bermula pada minggu depan. Hands-on project ni simple je, ada 2. Okey, ni sesi hands-on project yang pertama. Kamu hendaklah tulis berdasarkan catat alih untuk menyelesaikan. Ni ada soalan dia. Pentadbir sekolah anda memerlukan bantuan untuk menghasilkan grade secara automatik selepas markah dimasukkan. Kira ni dia macam kamu buat persedekah tu, lepas persedekah untuk kamu cetak markah dan grade yang bakal kamu buat, yang bakal dibagi kepada untuk dimasukkan dalam sistem lah. Okey, di sini kamu tengok kan, dia punya kehendak soalan tu dia nak apa. Okey, untuk persoalan ni dia nak kita buat satu catat alih dan persedekah berkenaan dengan grade secara automatik selepas markah dimasukkan. Kira dia memerlukan bantuan menghasilkan betul lah grade, markah dengan grade. Okey, input dia adalah markah, grade dia adalah output. So kehendak soalan ni dia nak
grade secara automatik ni. Okey, sekarang kita pergi ke projek yang kedua. Ni adalah hands-on project yang kedua. Anda perlu tuliskan prosedur kod dalam penyelesaian masalah. Okey, ini adalah anda ingin menentukan sama ada suatu nombor ialah nombor positif ataupun negatif atau sifar. Okey, setakat ni je kelas untuk minggu ni. Cikgu harap kamu buat dua hands-on project yang telah cikgu bagi tadi. So, minggu depan kamu boleh hantar kepada cikgu. Okey, kesimpulan untuk kelas pembelajaran kita hari ini adalah hari ini kamu telah mempelajari subtopik 2.1.1 iaitu berkenaan struktur kawalan ulangan bersarang, iaitu cara penulisan dari segi prosedur kod dan prosedur kod dengan carta alif dalam penyelesaian masalah. Okey, jadi mana dalam struktur kawalan bersarang ni dia meliputi 3 cara, iaitu if, else dengan else. Okey. Selepas tu kamu hendaklah selepas kelas ni kamu hendaklah ulang kaji balik yang cikgu terangkan tadi untuk kelas hari ini supaya untuk memudahkan kamu membuat latihan hands-on yang telah cikgu bagi tadi. Okey, latihan tu akan kamu tunjukkan kepada cikgu melalui grup WhatsApp ataupun kamu PM cikgu secara personal. Kalau ada sebarang pertanyaan pun kamu boleh PM cikgu. Dalam grup WhatsApp nombor cikgu dah ada. So kamu boleh PM cikgu kalau jika ada beberapa masalah. Okey, siapkan sebelum kelas yang akan datang bermula. Itu je cikgu nak pesan. Okey, sekian, terima kasih daripada cikgu.